Cantik, cergas, cerdas. Lavida Bella bakal memberikan anda inspirasi keanggunan sejati seorang wanita berkualiti. Saya Sufeni Osman yang bakal menemani anda selama 30 minit dalam 3 segmen paparan penuh bermanfaat selaras dengan maksud Lavida Bella iaitu hidup yang indah. Apakah paparan menarik menanti anda? Kita tunggu selepas ini. Stella Bella memaparkan kisah personaliti wanita yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Apakah definisi kecantikan dan rahsia kecergasan pada wanita ini? Untuk episod kali ini, saya bawakan kepada anda semua seorang atlet renang berirama dan juga Ratu Malaysia. Siapakah beliau? Jom kita saksikan. Perlibatannya dalam bidang sukan dan kecantikan banyak mengajarnya erti disiplin. Wanita yang mempunyai darah kacukan India dan Cina ini fasih berbahasa Melayu, dialek Cina, Inggeris dan memahami bahasa Tamil. Bagi anak jati Seremban ini, tubuh yang sihat memberi minda yang cerdas. Minda yang cerdas datang dari hati yang bersih. Hati yang bersih melahirkan insan cemerlang penuh keyakinan. Tidak hairan jika wanita berbintang Sagittarius ini pernah dilantik menjadi sebagai Duta Thalassemia Negeri Sembilan dari Malaysia Medical Association pada tahun 2015. Jadi inilah dia Vanessa, Ratu Malaysia 2015 kita. Terima kasih Vanessa kerana berada dengan saya hari ini. Terima kasih kerana sudi datang rumah saya di sini. Sama. Jadi soalan pertama saya untuk Vanessa hari ini ialah pertandingan Ratu Cantik yang Vanessa telah wakili sebelum ini. Apa perubahan besar dalam hidup Vanessa dari segi kesihatan, jiwa dan juga minda Vanessa sendiri? Perubahan setelah habis pertandingan tu memang besar. Segi kesihatan, saya rasa ilmu saya segi kesihatan memang naik. Sebelum ni saya memang aktif, memang sering bersenam. Tapi selepas pertandingan tu, benda yang saya belajar ialah makanan kita ni memang penting sangat juga. Kalau kita nak jaga badan ni, kita kena beraktif. Tapi yang paling penting kita kena makan dengan seimbang. Tak payahlah nak macam potong, tak nak makan nasi, langsung. Janji makanan tu seimbang. Seimbang, betul. Okay. Soalan saya seterusnya. Ratu Cantik, mestilah nak kena jaga kulit, nak jaga badan. Jadi Vanessa sendiri, macam mana Vanessa menjaga kulit, menjaga badan Vanessa? Kulit ni semua I rasa kena hari-hari jaga. Lotion, bersih 2 kali. Kalau cuci muka ni kena kata dia double cleanse ya. Lepas tu kena pergi spa, buat facial setiap bulan sekali. I rasa mesti kena buat. Kalau ke spa, rawatan apa yang paling digemari? Paling digemari, saya suka scrub sebab saya rasa kalau kita nak jaga kulit yang lembut, kita kena keluarkan semua toksinnya dulu. Kotoran yang ada. Betul. Ya, kotorannya kita tak nampak, tapi masa scrub habis tu memang lembut, best. Memiliki kelulusan sarjana muda pengurusan hotel, Vanessa rupanya dilahirkan dalam keluarga aktif sukan. Bapa beliau merupakan seorang anggota polis dan pemain kriket. Ibunya bertugas di bank dan aktif pemain bola jaring untuk pasukan bank dan polis. Vanessa sendiri menyertai pasukan renang berirama Negeri Sembilan, manakala adik perempuan beliau sendiri merupakan seorang bekas atlet badminton negara. Jadi, dengar kabarnya Vanessa ni suka pergi ke kedai-kedai makan kalau ada masa keluar. Yes. Jadi, apa makanan kegemaran Vanessa? Banyak sangat. Kalau nak pilih tu memang susah. Tapi I punya top
top favorite. Makanan yang paling suka I rasa banana leaf. Nasi daun pisang. Nasi daun pisang. Sesuai lah nasi kadar kukus pun sedap. I suka ada yang satu dekat sebelah masjid ni dekat Bukit Damansara. Best. Best sangat. Kalau bercerita pasal kuih Melayu, ada tak? Kuih Melayu, kepok leko, tofu yang dalam tu ada mihun, lepas tu you kena gigit cili padi. Yang tu I suka. I tak suka yang manis sangat. I suka lebih kepada savory yang masam-masam sikit. Masam-masam sikit. Bukanlah yang terlampau manis. Betul. Sebagai seorang ratu Malaysia, betul ke orang cakap memang jadualnya agak padat dan Vanessa sendiri kena sentiasa bersiap sedia, tak kira waktu, tak kira masa, betul ke? 2015 bila I menang tu memang schedule I, jadual dia penuh. Hari-hari from pagi sampai malam sampai 2 AM masih dekat event. Masih bekerja? Masih bekerja. Lepas tu pagi lain tu terus pergi bersenam. Pukul 7 ada dalam gym. So memang non-stop. Bercakap soal diet atau pemakanan, menjamu selera bukan tabu baginya. Vanessa sendiri gemar menjamu selera terutama nasi daun pisang. Beliau menitik beratkan sayur biarpun menggemari ayam, telur dan tahu serta kentang. Apa yang lebih menarik, Vanessa suka menikmati nasi ekonomi di Seremban kerana enak dan murah. Namun beliau tidak menyentuh paru dan kerang. Okey, sebagai seorang atlet renang berirama, boleh tak kalau Vanessa kongsikan berapa kerap Vanessa pergi ke latihan? Dulu bila latihan tu memang setiap hari I pergi berlatih. Kalau ada pertandingan tu 2 kali sehari. So kita akan duduk dalam tinggal dalam kolam renang tu. Dia ada tempat tidur lah dekat tepi tu. Kita ambil bilik satu, tidur atas tilam. Pagi kita start, kita rehat, lepas tu petang sekali lagi. Sambung balik. Untuk 6 hari seminggu at least, sekurang-kurangnya 6 hari. Kalau dekat competition tu 7 hari sekali. Sangat padat jadual dia. Masa tu memang fit lah. Sebagai seorang ratu cantik, mestilah orang cakap diet tu penting, betul tak? Jadi macam mana Vanessa sendiri menjaga diet Vanessa? Adakah setengah orang dia tak makan nasi? Kalau manis tu Vanessa dah kurangkan. Tapi Vanessa sendiri macam mana? Saya sendiri kalau nak jaga badan, I jaga makanan dalam segi memastikan ada protein, ada fiber, sayur-sayuran, ada apa lagi? Ada karbohidrat. So nasi tu actually penting sebenarnya. Kita cuma kena kawal lah berapa yang kita makan. Yang diambil. Betul. Lepas tu sebenarnya apa yang kita makan janji kurang daripada apa yang kami tak berguna, badan kita tak berguna, it's okay. So kita kena, kalau kita aktif, kita makan banyak, it's okay. Tapi kalau kita tak aktif, kita tak lepas tu makan banyak, memang dia akan senang naik badan. Bagi Vanessa, definisi cantik adalah insan yang bersih hatinya, menghormati diri sendiri dan orang di sekeliling. Tidak kira apapun status mereka, miskin atau kaya dilayan sama rata. Akan hilang seri atau kecantikan seseorang itu jika apa yang keluar dari mulutnya hanya negatif dan mencerca orang lain. Ia secara tidak langsung memancarkan peribadi individu itu sendiri. Selain dari Bali, mana lagi destinasi yang Vanessa sendiri nak pergi? Saya ni memang idam-idamkan. Saya suka mendaki bukit. So biasanya tempat yang saya nak pergi tu banyaklah tempat yang ada bukit-bukit. So Norway, Iceland, mana lagi? Hawaii pun banyak bukit. Lepas tu ada pantai juga. So memang best. Untuk sekarang itulah dia.
Pernah tak Vanessa rasa tertekan kerana latihan yang sangat kerap, tekanan dari jurulatih, dari rakan-rakan seperjuangan Vanessa? Tekanan tu memang ada sebab kita kan tim sukan berkumpulan. So kalau kita buat training tu, kalau seorang buat salah, semua orang kena buat sekali lagi. So sebab tu you tak nak jadi orang tu. So yang itulah yang buat stres. Lepas tu masa kita renang tu kena laju. Kalau tak laju kena buat sekali. Yang kena buat sekali lagi. Yang tu memang stres. Jadi sangat penting untuk bekerjasama dalam satu kumpulan. Biar tampil anggun bergaya, wanita yang pernah menetap di Amerika Syarikat, Singapura, Thailand dan Britain, rupanya seorang wanita lasak. Gemar mendaki, mengembara dan berkayak. Di samping mengeluarkan peluh, ia juga merupakan wadah untuk Vanessa menikmati dan menghargai alam sekitar negara. Bagi beliau, di samping beriadah, inilah juga kesempatan kita menjaga alam sekitar bersama teman-teman dan menghargai keindahan negara. Jadi sebelum kita undur diri, soalan terakhir saya untuk Vanessa, apakah definisi bahagia? Definisi bahagia. Sebelum ni, sebelum ada masa yang luang sangat untuk berfikir, kalau kita bahagia ni, kita rasa macam kena holiday, bercuti baru boleh berbahagia. Tapi tahun ni, I rasa kita banyak bersedar bahawa kalau sekeliling kami bahagia, keluarga sihat, kawan-kawan bahagia, semuanya jadi okey. Saya pun bahagia, orang sekeliling bahagia. Jadi itulah definisi bahagia dari Vanessa. Maksudnya bahagia itu harus datang dari dalaman. Terima kasih banyak-banyak Vanessa kerana bersama dengan saya hari ini. Terima kasih, Sil. Jadi marilah kita berehat sebentar dan kembali lagi bersama saya dalam segmen Diet Bella. Macam-macam bahan saya nampak dekat atas meja kita kali ini, Chef. Apakah menu sihat untuk penonton Nabila Bella kita kali ini? Okey, berpandukan kepada tema kita hari ini ialah menu makanan sihat. Makanan sihat dan juga makanan yang bersih ialah kita menggunakan bahan-bahan yang tidak diproses seperti kita ada di sini, salad campuran, bawang putih, madu, udang, tauhu, telur ayam rebus, tomato cherry, buah zaitun dan juga perahan lemon. Kita akan gunakan perahan lemon lah untuk membuat kita punya sos. Okey, Sil, sekarang saya akan tunjukkan kepada Sil cara nak membuat salad udang kita pada hari ini. Jom kita teruskan. 6 ekor udang direbus selama 2 minit. Anda boleh menggantikan udang dengan sotong atau dada ayam. Cara menyediakan sosnya: 2 sudu madu, 1 ulas bawang putih yang dicincang. Kita masukkan perahan lemon. Kacau semua bahan ini hingga mesra. Masukkan daun salad ke dalam mangkuk. Tomato cherry, buah zaitun, 1 biji tahu yang dipotong dadu, kemudian masukkan udang yang telah direbus dan digaul rata. Letakkan telur rebus sebagai hiasan sebelum dihidangkan. Hanya dengan 5 minit sahaja, kita kini sudah boleh menjamu selera dengan hidangan sihat. Selamat mencuba!
Tadi kita dah tengok cara penyediaan salad udang ni. Sekarang mestilah kita nak tahu berapa kalori yang ada dan juga khasiat dalam menu kita. Jom kita bersama dengan Puan Baidura, pakar pemakanan kita. Okey, salad udang hari ini sangat tinggi dengan protein kerana menu hari ini bukan ada udang sahaja tetapi tambahan telur rebus. Udang kita mengandungi 70 kilokalori dan juga telur, 2 biji telur 65 kilokalori. Menu yang tinggi protein ini sangat sesuai untuk orang yang nak turun berat badan dan juga untuk membina badan kerana perlukan protein yang tinggi. Untuk seimbangkan menu kita dan memberi rasa kenyang sudah pasti adalah campuran sayuran yang ada di dalam menu ini. Selain itu, untuk meningkatkan sedikit rasa kepada salad kita, madu yang terkandung dalam ini memberikan 120 kilokalori. Jadi untuk semua penonton yang ingin kurus, bolehlah cuba menu kita kali ini. Mari kita lihat info menarik yang disediakan untuk anda. Hai, saya Dr. Bunga. Adakah ini fakta atau mitos? Paru-paru berair adalah keadaan di mana ada cecair di lapisan yang meliputi paru-paru. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil sebagai pleural effusion. Antara sebab yang menyebabkan peparu berair adalah kegagalan jantung, terdapat trauma pada peparu dan juga penyakit tuberkulosis. Jadi, tiada bukti yang menunjukkan mandi malam menyebabkan peparu berair. Kesihatan adalah harta yang tidak ternilai untuk kita semua. Sehat Bella akan memaparkan pelbagai senaman ringkas yang boleh anda lakukan di rumah oleh jurulatih kecergasan La Vida Bella. Selain bersenam, anda juga boleh meluarkan peluh dan juga endorfin yang dapat membuatkan anda berfikir secara sihat dan juga ceria. Ayo kita mulakan dengan Sehat Bella. Semua, saya Coach Adriana dan hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua di rumah tentang senaman rintangan atau lebih dikenali sebagai resistance exercise yang boleh menguatkan otot anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan senaman panaskan badan dahulu. Panaskan badan ni sangat penting untuk kita lakukan sebelum apa-apa senaman untuk mengelak apa-apa kecederaan. Baiklah, kita mulakan dengan regangan pertama iaitu untuk hamstring atau otot paha belakang kita. Posisikan satu kaki di hadapan dan satu kaki di belakang. Pastikan anda berdiri menegak. Kemudian anda akan tolakkan pinggul anda ke arah belakang. Tahan posisi ini dalam masa 2 saat. Kemudian kembali ke posisi asal dan tukar kaki sebelah lagi. Buat benda yang sama. Tolak pinggul ke belakang. Tahan 2 saat. Mata tengok bawah. Dagu simpan dan berdiri semula. Buat sebanyak 10 kali. Anda boleh ulang 2 set. Selepas kita lakukan senaman panaskan badan, marilah kita lakukan senaman mencangkung atau lebih senang kita panggil squat. So ini adalah squat. Langkah pertama untuk buat squat, anda kena jarakkan tapak kaki anda selari dengan bahu. Tunjukkan tapak kaki kiri ke arah jam 11, kanan ke arah jam 1. Kemudian pastikan lutut anda jangan kunci macam ni. Pastikan lembut, tangan di hadapan. Sebelum anda buat squat, anda kena ketatkan teras otot anda atau kita panggil engage your core. Dan anda akan tolakkan pinggul anda ke arah belakang dan masa anda turun squat, anda kena tolakkan pinggul dengan lutut pada kadar kelajuan yang sama sampai paha adalah selari dengan lantai. Sekarang sebelum kita naik, anda kena pastikan tekanan pada tapak kaki adalah sama rata dan kita akan berdiri semula ke posisi asal. Dan begitulah senaman yang sangat mudah anda boleh lakukan di rumah.
Jadi sampai sini sahaja temu janji kita pada hari ini. Diharapkan segala paparan yang telah dikongsikan memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada anda semua si cantik di luar sana. Saya Sifini Osman. Kita jumpa lagi pada masa dan hari yang sama di dalam rancangan La Vida Bella. Boleh kita mulakan, Adriana? Jom. Okay, kita mulakan dengan regangan hamstring tadi. Kaki kanan ke hadapan, kaki kiri ke belakang, kaki depan lurus, tolak pinggul ke arah belakang, dada buka, tangan letak dekat peha, tahan 2 saat dan sekarang kita naik dan repeat step kedua, kaki kiri. Yes, ya. Tolak pinggul ke belakang, dada buka, mata tengok depan, dagu simpan dan naik lagi. Kita akan buat 8 kali lagi, tukar kaki sil, kaki kanan sekarang dan tolak pinggul ke belakang, buat perlahan-lahan. Bernafas, bila kita berdiri hembus nafas dan tukar kaki, pastikan rasa regangan pada, ya betul, dekat peha belakang anda, tolak pinggul ke belakang, tahan 2 saat sahaja dekat posisi bawah dan pastikan berdiri semula. 6 kali lagi sil, tarik kaki kanan, okay, tolak pinggul ke belakang, pastikan kaki belakang pun mengarah ke hadapan dan berdiri semula. Betul. 5 kali lagi. Tukar kaki. Tolak pinggul. Pastikan rasa. Ya. Sebab kita banyak duduk. So, peha tu mungkin tegang. Terlalu tegang. Kita kena regangkan. Dan 4 kali lagi. Sikit lagi. Tolak pinggul. Ini baru panaskan badan. Lembutkan. Bengkokkan lutut belakang. Okay. Kita buat 2 kali last. Tolak pinggul ke belakang. Pastikan kaki belakang mengarah ke arah jam 12. Ya. Okay, chest out. And okay, dah kita siap dengan regangan, kita buat kita punya squat. Okay, kita start dengan tapak kaki dibuka. Ya, kaki dibuka jam 11, jam 1. Dengan bahu. Selaris dengan bahu kita. Okay, tangan di depan sebelum kita turun ke squat. Tegangkan atau ketatkan otot teras anda, engage your core dan tolak pinggul ke belakang. Pastikan bengkokkan pinggul dan lutut pada kadar yang sama. Perlahan-lahan lutut ke depan sikit. Okay, dada buka, mata tengok depan, dagu simpan dan tolak daripada tapak kaki anda dan berdiri semula.